Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada penonton. Saya Mimi Syairah dan Wan Nur Syazwina yang ketika ini bersiaran secara langsung dari rumah, work from home. Seperti mana semua sudah maklum, untuk negara Malaysia mencapai kemerdekaan, kerajaan British memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu dengan bersyarat, iaitu orang Melayu haruslah berkongsi kuasa dan ekonomi dengan kaum Cina dan India supaya tanah Melayu tidak lagi dijajah oleh negara lain. Malaysia juga adalah antara negara majmuk berbilang kaum yang hidup dengan harmoni. Namun, di sebalik keharmonian di negara ini, terdapat juga konflik yang terdiri daripada pelbagai faktor seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Isu bahasa kebangsaan masih menjadi antara topik perbincangan utama meskipun kita sudah menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-63. Masyarakat bukan Islam di Malaysia seolah fobia dan trauma sekiranya seni khat Jawi yang akan diperkenalkan dalam buku teks sekolah mempunyai hubungan kait dengan agama Islam. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, sebahagian masyarakat bukan Islam menganggap melalui pengajaran tulisan khat Jawi di sekolah seolah mereka sedang terapkan dakwah agama Islam. Orang bukan Islam tidak perlu merasa terancam kerana tulisan Jawi telah digunakan lebih 1000 tahun lalu dan berubah kepada tulisan Rumi akibat pengaruh kedatangan penjajah. Sebagai buktinya adalah tulisan Jawi di Batu Bersurat, Kuala Terengganu. Beralih ke politik semasa. Kemelut politik negara masih lagi berlanjutan meskipun Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah telah bertitah supaya tidak lagi mengheret rakyat ke kancah politik yang merugikan, apatah lagi ketika negara sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Krisis politik masih berlanjutan sehingga kini dan secara langsung menyumbang kepada perselisihan kaum. Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, ia berikutan terdapat suara ahli politik di negara ini yang menyebabkan timbulnya perbalahan dalam kalangan masyarakat selain terdapat paparan yang sengaja mencetuskan isu perkauman di media sosial. Menurut beliau lagi, dalam konteks penguatkuasaan, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang lebih tegas menggunakan Akta Hasutan 1948, Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, Kanun Kesisaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap pihak menjejaskan perpaduan. Kajian semula dan pindaan terhadap hukuman harus dilakukan bagi mengenakan hukuman lebih berat kepada pencetus ketegangan kaum. Jadi, for any action, there is always a reaction. So, stop this nonsense. Sepatutnya, selagi lagi tinggi kita sebagai pemimpin, lagi bijak. Pemimpin sepatut memberi penyelesaian. Isu Jawi, isu Zakir Naik, isu bahasa, isu USC, semua itu problem. Problemnya ada solution. Solution adalah compromise. Tapi kalau kita biarkan sampai 20 bulan didebat secara terbuka dan pemimpin-pemimpin yang berotak kecil, saya komen dengan mulut yang lantang menyebabkan isu jadi besar. Beliau juga berkata, pemimpin dan ahli parti politik perlu patriotik, jujur, ikhlas, tidak agenda tersembunyi, mengamalkan politik matang serta sentiasa mengutamakan perpaduan. Pemimpin parti politik hendaklah memberi amaran kepada ahli parti yang membangkitkan isu sensitif yang boleh menjejaskan perpaduan. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan bidang ekonomi, kita akan bersama dengan wakil TV 244 Kelantan, Saudari Nur Zulaika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setegas di Seri Pentas. Bersama saya Nur Zulaika bagi membincang tentang detik ekonomi. Muhammad Azmin Ali, Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa berkata, di sebalik cabaran ekonomi dunia yang tidak menentu, ekonomi di Malaysia berada dalam prestasi yang baik kerana Malaysia berjaya mengatasi negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam dari segi prestasi daya saing.
Malah, ekonomi Malaysia juga mendahului negara yang maju seperti Jerman, Kanada, Jepun, Perancis dan Switzerland. Berdasarkan laporan Doing Business 2020, ekonomi Malaysia berada pada kedudukan yang ke-12 daripada 190 ekonomi negara lain. Malah, prestasi ini amat membanggakan kerana pada tahun 2019, ekonomi Malaysia berada pada kedudukan yang ke-15. Menurut Global Competitiveness Report 2019 pula, Malaysia berada pada kedudukan ke-27 antara 141 ekonomi yang dibentangkan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF). Bagaimanapun, di Malaysia terdapat jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan ketidakseimbangan pendapatan ini. Unjuran pendapatan antara kaum juga dapat dilihat semakin melebar dengan jumlah pendapatan Bumiputera adalah 3.5 kali ganda lebih rendah berbanding kaum Cina bagi purata Malaysia 2016. Tan Sri Dr. Azlan Ghazali, pakar ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkata, jurang pendapatan antara kaum menunjukkan Bumiputera memperoleh median hasil paling sedikit iaitu RM6,267 berbanding India RM7,150 dan China RM8,750. Menurut pakar ekonomi Profesor Datuk Dr. Amir Hussein Baharudin, Bumiputera paling ramai berada dalam kelompok berpendapatan B40 yang menyebabkan mereka terus bergantung kepada subsidi. Menurut Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, pengajian daripada peristiwa 50 tahun lepas itu penting bukan untuk rakyat sahaja daripada segi kerukunan, namun bagi meningkatkan kemajuan negara. Peristiwa 13 Mei memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang kerana konflik itu merugikan semua kaum selain menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Kembali ke Sri Pentas. Terima kasih saudari Nur Zulaika di atas laporan itu tadi. Kita teruskan dengan saudari Wan Nur Syazwina untuk berita seterusnya. Baiklah, baru-baru ini telah tular sebuah video di media sosial tentang seorang pengurus kilang berusia 52 tahun di Ipoh yang nekat merempuh masuk dan membaling botol petrol ke dalam kilang tempatnya bekerja sebelum maut dipercayai membunuh diri. Ketua Polis Daerah Ipoh, Asisten Komisioner Ahmad Asmadi Abdul Aziz berkata, hasil siasatan awal mendapati kereta Honda Civic yang dipandu suspek telah menceroboh masuk ke kawasan kilang tanpa kebenaran dan merempuh masuk ke dalam bilik Production Labelling Department sehingga mengakibatkan kebakaran. Tambahannya, ketika suspek cuba melarikan diri dari tempat kejadian, saksi menyatakan suspek seolah-olah sengaja melintas jalan sebelum dilanggar sebuah lori dan maut di tempat kejadian. Suspek difahamkan tidak berpuas hati terhadap pihak pengurusan selepas dirinya digantung kerja sejak September lalu. Malah, suspek juga sempat merakam video mengenai kekecewaannya sebelum kejadian amuk tersebut berlaku. Dalam video berdurasi 14 minit itu, suspek turut meluahkan perasaan tidak puas hati apabila pihak pengurusan memberhentikan beberapa pekerja Melayu dan India dan mengambil pekerja baru dari bangsa Cina. Suspek turut mengatakan dirinya dijadikan kambing hitam oleh syarikat. Is basically on racist. Okay, this is what happening in Ipoh, Finiza. Okay, there's too much of racist. They are firing Malay guys, they are firing Indian guys, they are hiring Chinese. It's totally a racist. Please look into it. Okay, even. Sekian berita pada tengah hari ini. Sebelum berpisah, saksikan rakaman ini. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baba Richard, orangnya periang. Nyonya Amy cerita panjang. Lepas kahwin, hidup bukan senang. Laki bini kena bawa berbincang. Hey, ada lagi.
Pergi pekan cari nyonya, dapat pula nyonya Melaka. Kalau jodoh, taklah ke mana. Dah dapat, jangan buat lupa This one for last one untuk MD dengan semua sekali lah. Bila gua habis dah pantun ni, semua sama-sama cakap happy boleh? Jadi kuat-kuat 1, 2 kucing berlari, 3, 4 si anak babi. Lorin kahwin dengan Andy. Kita semua ucapkan dia happy.